Tapi tak kena Maksudnya ni. Tak anak-anak kena ni. yang jadi mangsa ni, Contoh ni tak kena bang. Sebab apa? Dalam isu gajah tu, dia memang mencari-cari anak dia. Dia tak tinggalkan anak dia. Dalam isu JSB, mak bapak dia orang ni tinggalkan anak dia sebelum ni. saya nak komen sikit berkenaan dengan petikan kenyataan Menteri Dalam Negeri tu kan, KDN, okey. yang menceritakan tentang apa anak-anak yang dipisahkan dalam JSB tu lah, yang mana dia menjadi satu tragedi lah. Dalam JSB ini pemisahan anak-anak, pemisahan suami isteri itu dah menjadi satu senario biasa. Jadi dan itu adalah sangat menyedihkan lah apabila Menteri KDN tu ulas tentang perkara ni kan. Jadi saya nak sentuh tentang 625 mangsa yang dikategorikan sebagai mangsa anak-anak tu lah kan. Cuma saya mengharapkan di sini mangsa-mangsa ni pihak JKM boleh pulangkan semula mereka ni kepada waris-waris mereka. Yang ni kita kena dengar daripada pihak, jangan tahan lama-lama. tuan dah dengar daripada pihak Nancy, dah JKM. Dah dengar daripada JKM? Dah dengar daripada Menteri JKM? Menteri Wanita Ya, dan daripada JKM pun dah dengar. Daripada Menteri Nancy tu pun dah kita dah dengar tadi kan. Dia orang pun tak nak tahan lama. Saya tengok ramai yang tak sentuh tentang mangsa-mangsa tu. Nancy kan? sentuh. Saya tersentuh dengan satu kisah di Tawau. Macam mana anak gajah yang jatuh gaung tu kan. Okey. Lepas tu diselamatkan anak gajah tu dan dipulangkan kepada keluarga dia, kepada ibu gajah tu. Jadi itu contoh yang saya nak tunjukkan. Tapi maksudnya, tak kena ni. Anak-anak yang jadi mangsa ni. Contoh ni tak kena bang. Sebab apa? Dalam isu gajah tu, dia memang mencari-cari anak dia. Dia tak tinggalkan anak dia. Dalam isu JSB, mak bapak dia orang ni tinggalkan anak dia sebelum ni. Betul. Cuma sekarang ni kan, saya nak mengelakkan daripada JKM tu menghantar anak-anak ni ke rumah perlindungan. Sekiranya itu yang terbaik, saya rasa tak ada masalah. Sebab budak-budak ni dia sedang dalam proses indoktrinisasi. Dia sekarang ni dalam JSB mereka dah pisahkan budak-budak ni. Kan? Mereka ni sahabat, tahu tak keadaan JSB ni macam mana? Kalau anak-anak ni nak keluar daripada JSB, anak-anak kecil ni nak keluar daripada JSB, tanya mak bapak dia suruh masuk JSB. Jadi, dia dalam JSB dah satu tragedi. Ya. Jadi, bila keluar, dah diselamatkan, pula hantar ke rumah perlindungan. Ada kemungkinan bila sampai kepada mak dan ayah dia tak uruskan tentang pemulihan dan akhirnya dia dibawa balik masuk ke dalam JSB. Sebab itu saya kata dia bukan pada keluarga, sebab mungkin mak bapak tu dalam proses. Ya, itu yang disebut oleh Nancy. Pemulihan. Jadi sebab Nancy sebut waris maksudnya. Nancy sebut dah tu. Waris maksudnya mungkin kepada kes-kes pada datuk-datuk mereka ke, nenek mereka ke, mak saudara mereka ke. Betul, Nancy dah sebut dah tu. Yang layak menjadi waris lah. Ya, bukan Datuk Nancy. Datuk Nancy dah sebut tu. Dia bukan sekadar mak dan ayah sahaja mesti confirm dapat, tidak. Bahkan dia adalah seorang penjaga yang diiktiraf. Dan penjaga berkenan juga bukan lepas awak mohon saya terus dapat. Diorang kena pergi mahkamah dulu. Sebab diorang sekarang ni, kita kena tahu satu benda. Budak-budak ni selamat sekarang. Budak-budak ni sekarang ni selamat. Diorang bukan dalam keadaan tak selamat. Bukan itu isunya.
Mereka dalam keadaan selamat dan pihak kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bukan sekadar keselamatan, mereka nak pastikan tentang kesihatan, tentang pelajaran yang family mereka ni abaikan sebelum ni. Yang mana family mereka abaikan sebelum ni. Jadi, itu pihak kerajaan sedang ambil tindakan sungguh-sungguh. Jadi, tak ada isu pihak kerajaan sedang pisahkan. Dan tak ada isu mak bapak ni alah teringin nak dapat anak-anaknya. Mereka itu kalau fikir seperti itu dulu lagi mereka telah melakukannya. Tetapi apa yang berlaku adalah ada anak-anak ni tak jumpa dengan mak ayah bertahun-tahun. Ada kes yang daripada Keluang itu sampai daripada tahun 2021. Tak jumpa mak dan ayah dia. Ada 2 kes dalam bab ni. Satu pihak GISME Mangkuk tu yang pisahkan mereka. Yang satu lagi mak bapak sendiri yang tak ambil perhatian terhadap anak-anak mereka. Ini adalah fakta. Lagi kita dengar Datuk Nancy sebut apa kan? Sebab tu Datuk Nancy sebut. Dia kata, ada sebahagian pun dah kita bagi. Ada pun dah diserahkan dah. Ada sebahagian di dalam proses dan sebagainya. Ada yang diberikan kebenaran untuk berjumpa beberapa waktu. Jadi, mereka telah filterkan benda ni dengan sebaik mungkin kerana yang mereka fikir dalam kepala otak mereka ialah kebajikan dan juga kepentingan budak-budak ni. Kita tak mau kalau kita hantar mereka pergi ke lubuk serigala. Kita tak nak yang tu. Kita tak nak. Kita bagi kepada bapa kucing. Memang bapa dia. Tapi dia makan anak dia nanti. Kita tak mau. Sentimen itu penting. Tetapi sebahagian keadaan dalam isu seperti ini, apatah lagi isu berkaitan tentang pihak kerajaan sedang buat, ada isu perkara yang lebih penting untuk diutamakan. Apa-apa hal, kita mesti tegas bahawa jangan berlaku kezaliman. Itu sahaja. Jangan berlaku kezaliman. Itu sahaja. Okey, baik. Saya cuma nak hantar mesej tu je. Okey, baik. Terima kasih banyak Tuan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, baik. Itu saja. Minta maaf sahabat-sahabat. Sebab Datuk Nancy ada sebut tentang hal ni. Mungkin ramai daripada anda tak tahu tentang hal ni. Jom kita dengar apa yang Datuk Nancy sebut. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan ahli parlimen yang telah menyentuhkan isu-isu di bawah bidang kuasa kami. Saya akan mulakan dengan persoalan daripada Bentong tadi kerana beberapa perkara itu akan juga membantu menjawab soalan daripada terutama sekali dari segi daripada YB Pasir Mas. Dan tadi lebih kepada bagaimana kita nak respon mengenai terutama sekali yang tertulis dalam video yang melibatkan wanita menuduh pegawai JKM. Jadi Tuan Yang Ketua, saya amat mengucapkan terima kasih di atas soalan tersebut kerana ia memberi peluang kepada saya untuk menyatakan prosedur yang terbabit. Merujuk kepada Ops Global, kanak-kanak yang diselamatkan telah dibawa ke suatu tempat yang sesuai. Di situ mereka telah dibawa ke suatu tempat, mereka telah diberi khidmat sokongan sewajarnya seperti perkhidmatan psikologi dan juga kaunseling agar mereka tenang dan selamat. Ini juga menjawab apa yang Babi Tumpat tanya tadi mengenai kaunseling. Pemeriksaan kesihatan juga dilakukan oleh pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini menjawab yang Muhammad Ampang tadi. Manakala siasatan atau temu bual turut dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Jadi bagi kanak-kanak yang tidak memerlukan perlindungan lanjut, mereka telah disatukan semula dengan ibu bapa atau penjaga yang boleh dijejaki yang telah disahkan dan setelah dipersetujui juga oleh pihak-pihak berkuasa
kuasa yang lain. Manakala bagi kanak-kanak yang memerlukan perlindungan lanjut, pegawai JKM akan memohon perintah jagaan sementara daripada mahkamah bagi kanak-kanak agar kanak-kanak boleh diletakkan di bawah jagaan sementara JKM. Prosedur ini dibuat selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 25 dan Perundangan 2 dan Perundangan A Akta Kanak-kanak. Kanak-kanak ini akan berada di bawah perlindungan JKM di tempat selamat sehingga mereka tidak lagi perlu berada di tempat tersebut. Sama ada pertama, mereka disatukan semula dengan ibu bapa atau penjaga. Kedua, diserahkan kepada orang yang layak dan sesuai selepas mendapat perintah mahkamah, iaitu mereka dimohon isikan nama penuh perintah. Mereka diperlukan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 31B Akta Kanak-kanak. Dan ketiga, mencecah umur 18 tahun. Tuan Yang Dipertua, berbalik kepada soalan yang berhormat tadi, tuduhan yang dibuat melalui satu sidang media itu tidak benar. Individu dalam sidang media itu mendakwa bahawa pegawai JKM memberi satu borang kosong mengugut beliau untuk menandatangani, kemudian menjadikan borang itu sebagai pengakuan oleh wanita itu melakukan kesalahan dan dibawa kepada pihak mahkamah untuk dijadikan alasan atau sebab atau oleh JKM untuk mengambil anaknya. Saya rasa pihak tersebut keliru dengan maksud yang ingin disampaikan oleh pegawai JKM kepadanya. Sebenarnya memang di bawah peraturan 18 memang pegawai perlu memaklumkan kami membawa anak anda di bawah sini. Jadi itu dimaklumkan, tak perlu juga dalam in writing dengan izin, hanya dimaklumkan begitu kepada si ibu ataupun penjaganya. Jadi sebenarnya dalam kes tersebut pegawai JKM menyerahkan dokumen untuk memaklumkan pemberitahuan itu dokumen itu adalah administrative procedure dia sendiri. Kalau tak perlu ada dokumen pun tak apa. Itu untuk penjelasannya. Jadi prosedur pemakluman atau pemberitahuan ini adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 18(2) Akta Kanak-kanak. Oleh itu tanda tangan yang diminta itu bukanlah untuk pengakuan individu tersebut melakukan sebarang kesalahan bagi dihadapkan ke mahkamah, tetapi tanda tangan yang diminta itu adalah untuk akuan penerimaan mengenai pemakluman atau pemberitahuan tentang anak beliau dalam keadaan selamat di bawah perlindungan JKM pada masa itu. Saya menyentuh juga mengenai apa yang disentuh oleh Yang Berhormat Pasir Mas tadi. Seperti yang dimaklumkan tadi, setelah JKM mendapat perintah jagaan sementara terhadap kanak-kanak terbabit, mereka ditempatkan untuk diberikan perlindungan di tempat-tempat selamat kendalian JKM. Bagi ibu bapa, untuk makluman semua, bagi ibu bapa yang ingin mengetahui dan mengesahkan keberadaan anak mereka di bawah perlindungan JKM, mereka boleh menghubungi bilik gerakan JKM di talian 0383232190 ataupun 0383232191. Untuk makluman juga, sehingga kini lebih 200 individu telah menghubungi JKM sama ada melalui telefon atau hadir secara fizikal ke pejabat-pejabat kebajikan masyarakat di seluruh negara untuk mendapatkan maklumat mengenai kanak-kanak yang diselamatkan dalam Ops Global ini yang sedang berada di bawah perlindungan JKM. Ibu bapa boleh memberikan butiran mereka seperti nama, alamat dan nombor telefon untuk dihubungi serta maklumat anak mereka. Pegawai pelindung kepada kanak-kanak yang berkenaan akan menghubungi mereka untuk tindakan susulan, termasuklah temu bual, antaranya digunakan untuk penyediaan laporan pelindung. Laporan ini akan disampaikan kepada mahkamah bagi kanak-kanak. Kenapa perlu kita mendapatkan butiran daripada mereka yang mengaku sebagai ibu bapa ini? Kerana ada di kalangan anak mereka tidak tahu siapa ibu bapa mereka, dan mungkin ada juga ibu bapa ini mungkin dapat mengenal pasti siapa anak dia, dapat memberitahu kita siapa anak dia. Kita cuba nak dapatkan, kita nak connect dengan izin ibu dengan anak dan juga dengan ataupun ibu bapa dengan anak itu. Jadi sekiranya pihak mahkamah selepas menimbang laporan tersebut dan fakta-fakta lain yang berkaitan, berpuas hati dan yakin bahawa kanak-kanak tidak lagi memerlukan perlindungan JKM dan boleh diserahkan semula kepada ibu bapa mereka, kanak-kanak itu akan disatukan semula dengan ahli keluarga mereka. Namun perlu diberi perhatian bahawa fakta bahawa individu itu adalah ibu atau bapa kepada kanak-kanak terbabit tidak semestinya diterjemahkan bahawa mereka
layak secara automatik, layak mendapat semula hak penjagaan anak mereka ini. Ini kerana sekiranya mahkamah berpandangan bahawa ibu bapa berkenaan tidak sesuai atau tidak layak untuk menjaga kanak-kanak pada masa tersebut, maka mahkamah boleh mengeluarkan perintah penjagaan sementara kepada pihak lain termasuk OYLS, iaitu orang yang layak dan sesuai. Tadi Yang Berhormat Ampang ada menyentuh mengenai kanak-kanak OKU di bawah jagaan JKM yang mencecah sampai ratusan kanak-kanak. Saya nak nyatakan di sini mungkin Yang Berhormat Ampang keliru antara data kanak-kanak OKU dengan data kanak-kanak yang mengalami masalah kecelaruan kognitif. Saya ingin menyatakan di sini untuk makluman hanya 3 orang kanak-kanak terbabit yang mempunyai kad OKU, manakala 27 orang lagi mempunyai simptom OKU. Jadi bagi penilaian kognitif, JKM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan penilaian kognitif yang lebih terperinci sebagai susulan daripada penilaian awal yang dibuat oleh JKM yang saya nyatakan dalam penerangan asal tadi. Saya nak mengambil peluang ini ucapkan terima kasih juga kepada KKM dan juga KPM yang turut sama bersama dengan kita, JAKIM pun sama dalam menangani hal-hal kanak-kanak ini. Jadi Tuan Ketua, menyentuh sedikit mengenai apa yang ditanya oleh YB Tumpat, berapakah pegawai pelindung yang terlibat dalam Ops Global ini. Ada sebenarnya 513 pelindung, 271 pegawai yang diberi kuasa di bawah akta kita, 100 kaunselor atau pegawai psikologi, melibatkan jumlahnya 884. Dan juga beliau ingin mengetahui sama ada bayi yang sedang menyusu diasingkan daripada ibu mereka. Sebenarnya tidak. Sebab itu kita bila figure kita mula-mula kita menyebut 560, tapi kita hanya menumpu kepada 558, 2 orang itu bersama dengan ibunya kerana masih menyusu. Jadi kita tak memisahkan mereka. Saya seorang ibu, saya akan pastikan itu tidak akan berlaku. Bukan hanya kerana undang-undang tetapi kerana kita manusia. Naluri seorang ibu itu perlu ada kepada seorang pemimpin itu. Jadi dalam hal ini kita tidak memisahkan anak dan ibu itu. Dan saya rasa itu saja yang saya nak jawab. Ada masa sikit. Masjid Tanah, trauma kepada kanak-kanak yang berpanjangan, katanya bagaimana kerajaan membantu kanak-kanak ini untuk mengatasi trauma akibat Ops Global. Jabatan kami Kebajikan Masyarakat ini menyediakan kaunselor-kaunselor untuk membantu kanak-kanak yang sedang dilindungi di institusi kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai fail peribadi sendiri di mana ujian-ujian dilaksanakan oleh para kaunselor serta berdasarkan penilaian dibuat dan pelan intervensi disediakan untuk membantu kanak-kanak mengatasi trauma mereka. Yang berhormat semua Tuan dan Dipertua, sebenarnya ia mengambil masa kerana ia melibatkan prosedur yang begitu terperinci, terutama sekali macam jabatan pendaftaran. Mereka nak mengetahui untuk pastikan anak ini seperti yang dikata oleh Yang Berhormat KDN tadi, mengatakan anak ini bila dibawa di Pulau Pol pada mulanya nama dia lain, IC nama dia lain, dipindah tempat lain pandai nama dia bertukar pula. Jadi inilah perkara yang orang mungkin tidak faham. Ramai yang menyoal kita melalui social media, memberi kritik, membuat kritikan. Saya berharap kalau nak tahu apa-apa, tanyalah kepada kami. Kalau di bawah kami itu JKM, kami yang menyimpan segala maklumatnya. Tapi nak melawat itu memang kita tak membenar sesiapa untuk senang lenang menjawab melawat, sebab itu tempat yang selamat. Tempat yang selamat seharusnya selamat. Tidak boleh any Tom, Dick and Harry dengan izin untuk pergi ke tempat kita untuk lepas tu berselfie lah, nak pergi menunjukkan dia datang ke situ. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi insya-Allah tempat anak-anak yang berada di situ semuanya selamat dalam jagaan kita. Sekian, terima kasih. Jadi itulah kenyataan dia. Nampak tak? Datuk Nancy dah sebut. Dia kata kalau ada masalah, hampi call nombor. Dia siap sebut nombor satu-satu. Hampir call situ ada lah orang yang call tu dah 200 orang yang call. Dan dia kata juga kalau ada apa-apa isu berkaitan tentang JKM, terus berurusan dengan JKM. Mereka tahu tentang isu tu. Dan apa yang mereka lakukan atas arahan mahkamah. Mereka tak boleh tangkap orang kononnya salah tangkap macam tu saja. Tidak. Bahkan kes yang kata salah tangkap tu kan kita dah kantoi kan beberapa hari lepas.
yang kononnya saya tak ada kaitan dengan GISB. Padahal diorang memang ada kaitan sungguh dengan GISB. Itu yang berlaku. Buat cerita, menangis dan sebagainya untuk mengambil simpati sebelum daripada persidangan parlimen. Dan ya, saya yakin kisah-kisah sedih mereka dapat menyahut ataupun dapat menyangkut hati-hati sebahagian ahli parlimen, terutamanya daripada pihak Perikatan Nasional. Jadi, saya minta maaf saya sebut Perikatan Nasional. Saya tahu ramai viewer saya pun daripada Perikatan Nasional. Ini bukan isu anda, tapi isu pemimpin anda. Isu mereka yang mata tutup sebelah. Saya pernah jelaskan dalam Al-Quran, kalimah Allah boleh dibaca dengan Allahu, Allaha dan Allahi. Kita baca Allahu apabila Allah menjadi pelaku kepada sesuatu perbuatan dalam rangkap ayat. Kali ini saya jelaskan contoh mengapa kalimah Allah dibaca hujungnya dengan baris atas. Allaha. Contoh kalimah Allah dibaca dengan baris atas di hujungnya adalah kerana dalam rangkap ayat tersebut dia merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih artinya ialah yang kena buat. Contohnya, Ahmad dia lihat Ali. Perbuatannya apa? Dia lihat. Siapa yang kena lihat? Ali kan? So Ali itu maf'ulun bih. Ahmad dia makan nasi. Siapa yang kena makan? Perbuatannya dia makan kan? Yang kena makan itulah kita panggil maf'ulun bih, iaitu nasi itulah. Rasul dia menyembah Allah. Perbuatan dalam rangkap ini adalah dia menyembah. Pelaku kepada perbuatan menyembah itu ialah Rasul. Siapa yang kena sembah? Jawapannya tentulah Allah. Jadi kalimah Allah hendaklah dibaca dengan Allaha baris atas di hujungnya. Kerana apa? Kerana Allah merupakan maf'ulun bih ataupun yang kena sembah itulah. Bila pula kita nak baca Allahi Ustaz? Sabarlah. Be, so babe.